Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada 20 Ramadan. Pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fazrul? Alhamdulillah. Jumaat mubarakah. Masya-Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ahlan. 10 hari yang terakhir. Allahu akbar. Ini kalau kita kata pecutan terakhir pecutan. Dan dia permulaan dan pecut yang akhir ini. Akhir inilah yang kita kena pecut ya. Ada orang yang pecut pada peringkat awal tapi terbengah di tengah jalan, yang harapnya bagi tuan-tuan kita sudah pun berlari anak ya, dah siapkan stamina dan akhirnya di 10 hari yang terakhir ini kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengambil manfaat tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadar. Allahu akbar. Ya, malam Al-Qadar yang penuh dengan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini Ustaz ya, Ustaz apa persediaan untuk 10 hari yang terakhir ni? Saya Ustaz Fazal kadang-kadang dalam kesempatan bersama dengan jemaah kan, kalau bertugas tu kadang-kadang saya kongsikan dengan para jemaah antara doa Ustaz yang patut ataupun yang boleh kita amalkan 10 yang akhir ni, seperti mana yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang nak baca? Doa ke sebagainya kan. Nabi ajar satu doa yang selalu kita dengar. Betul. Bilal baca ke ataupun imam baca kan. Tapi itu Bilal dengan imam baca. Kita baca nak kena baca juga, iaitulah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sama-samalah kita amalkan insya-Allah. Dan maksudnya Ustaz ya, Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau mencintai kan kemaafan, tuhibbul afwa, sukakan kemaafan. Tolong maafkan kami ya. Beza dengan perkataan maghfirah ya. Kalau rabbighfirli itu istighfar kita, dia kalau kita ada papan putih Ustaz ya, kita tulis kemudian orang ambil gambar, kita padam, tak ada dah kat sini, tapi dalam telefon kita tu masih ada rekod. Tapi kalau afwa ini kemaafan, di sini kita dah tulis, kita padam, ada orang ambil gambar, kita kata no, tak boleh ambil gambar, kita padam, maksudnya dekat sini rekod kesilapan kita tak ada, dalam telefon rekod kita pun tak ada. Jadi bila sampai di akhirat nanti rekod kita tak ada Ustaz. Tak boleh dibongkar balik semula, dan itulah kita perlukan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang pada Ramadan ini Ustaz ya, yang harapnya dengan kita belajar baca Al-Quran ini sebagai amalan kita lah Ustaz ya, untuk kita bawa pada waktu malam juga ya. Mungkin ada yang kata saya nak baca sekali lagi juz 25 Ustaz. Kita dah sampai juz 25 halaman 482 ini, untuk menjadi sebahagian daripada amalan di malam Al-Qadar kita insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman pertama juz yang ke-25 halaman 482. Bermula daripada ayat 47 hingga 48, kita akan melihat pengetahuan tentang hari kiamat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ayat 49 hingga 51, keadaan manusia yang berubah-ubah dan tidak tetap pendirian. Tidak. Dia sambung-sambung Ustaz. Okey. Dia ada satu roti kitab tu dekat roti kitab. Okey. Siang-siang ni Ustaz ya. Dan ayat 52 hingga 54 akhir kepada surah Fussilat, iaitu bukti kebenaran Al-Quran dan merenung tanda-tanda yang terdapat di alam dan diri manusia, kerana kita ada Al-Quran sebagai ayatul qaul, dan kita ada
ayatul kauniyah dalam alam maya pada ini yang konsisten sebagai satu pembuktian kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 47 hingga 50 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulakan bacaan kita di halaman yang terakhir surah Fussilat pada hari ini dengan ayat yang ke-47 sehingga ayat yang ke-50, dan kita berada di hari Jumaat 20 Ramadan. Ini adalah 20 Ramadan yang terakhirlah Quran Time. Ya, betul Ustaz. Ketua kali ini. Mudah-mudahan Ustaz, akan datang ada lagi insya-Allah taala. Baik, jom ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita mula bacaan kita dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 47 hingga 50 daripada surah Fussilat pada halaman akhir Ustaz ya. Ia menceritakan tentang ayat 47 itu, kepadanya lah ilmu berkenaan hari kiamat. Ini bercerita tentang hari kiamat, hanya ada ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang ada pada Allah itu mencakupi pelbagai perkara dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada buah-buahan yang keluar daripada kelopaknya akmamiha ya, dalam ayat ini semuanya diketahui Allah. Wama tahmilu min untha, apa yang dikandung, yang dikandung oleh seorang wanita yang mengandung, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki ataupun perempuan. Tapi bukan sekadar itu, pasal orang sekarang kata kita pun tahu juga dengan scan tahu lelaki perempuan. Tapi di sebalik lelaki perempuan itu adalah rezekinya ya, dari segi umurnya, dari segi qada qadarnya, itu semua diketahui oleh Allah sejak ketika seseorang itu dalam rahim ibunya ya. Wala tada'u illa bi'ilmih, dan juga bilakah ya, dan tidak ada yang melahirkan, bila seorang ibu melahirkan anak itu, kecuali ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi rezekinya, dari segi ketetapannya, akan belajar apa, pergi mana, meninggal di mana. Dan ini pernah dibaca ketika di hujung surah Luqman sebelum ini Ustaz ya. Betul. Berkaitan dengan pada bumi mana kamu akan mati. Betul. Ya, itu juga tafsibu wada. Ya, dan apa juga yang diusahakan kan. Betul. Ya, jadi ini adalah ilmu di sisi Allah, dan ilmu itu jugalah bercakap tentang hari kiamat pada awal surah ini. Wa yauma yunadihim ya, dan pada hari ketika dia, iaitu Allah menyeru mereka, di mana sekutu-sekutuku itu, mereka menjawab, kami nyatakan pada engkau bahawa tiada ada seorang pun yang kami dapat memberi kesaksian bahawa engkau mempunyai sekutu ya. Betul. Maksudnya ramai manusia ini dia mungkin sekutukan Allah ni di dunia Ustaz. Tapi bila dah sampai di akhirat nanti, bila dah melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dah tahu dah kita ni tak ada apa-apa ya, pada waktu itulah semua yang mensyirikkan, dia kata tak ada, kami sekarang ni menjadi syahid, iaitu orang yang bersaksi dengan kebenaran. Dan bercakap tentang syahid ini, kita sudah pun melihat dalam surah Ghafir, salah seorang daripada individu yang syahid, iaitu yang menyaksikan kebenaran ini adalah rajulun mukmin pada zaman Firaun itu, kerana walaupun beliau adalah pemimpin, berkuasa, ada pangkat, tetapi memilih untuk bangkit menjadi syuhada ya, untuk kebenaran. Dan akhirnya itulah yang dirakamkan Allah di dalam surah Ghafir, rajul yang beriman tersebut. Dalam ayat 48 Allah menyatakan wadalla anhum ya, sia-sia, lenyaplah apa-apa sahaja makanu yad'una min qabl ya, iaitu apa yang dahulu mereka sembah, yang mereka panggil selama ini ya. Dan Allah nyatakan wadhannu ma lahum mim mahis, iaitu mereka amat meyakini bagi mereka daripada tempat untuk melarikan diri. Mahus ini adalah tempat untuk apa? Untuk berlindung Ustaz ya. Tetapi rupa-rupanya Allah kata mereka tahu bahawa tiada jalan keluar ya apabila sampai di akhirat nanti. Ini adalah hakikat tentang bagaimana pentingnya untuk kita percaya pada hari as-saah, pada hari kiamat nanti, dan membuat persediaan dengan amalan-amalan yang soleh, sebagaimana kita belajar pada hari semalam ayat 46, man amila salihan falinafsih. Manfaatnya adalah untuk diri kita, bukannya untuk Allah, bukannya untuk orang lain. Ya, bagi adik-adik yang belajar, yang baca Quran, yang menghafaz Quran kan, kadang-kadang rasa beratlah kan, mak suruh, abah suruh, apa sebagainya. Tapi rupa-rupanya man amila salihah, itu yang kita belajar semalam, fali nafsih, ianya adalah untuk diri kita, wa man asaa fa alaiha, iaitu kalau seseorang itu membuat keburukan, kesannya adalah kepada dirinya juga ya, azab yang sampai, kesusahan yang sampai dalam diri kita. La yas'amul insan, ayat 49 yang kita nak baca sekali lagi. Di sini Allah mula bercerita tentang hakikat ataupun psikologi manusia. Kalau ayat 47 48 itu bercakap tentang keadaan di akhirat, ia ada kaitan dengan psikologi manusia yang perlu kita faham agar kita jangan sampai menidakkan Fussilat ya, penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hujung surah ini, di mana ada dua sumber, iaitu dari segi qauliyah daripada al-Quran, dan juga yang kedua Ustaz, kauniyah. Ciptaan Allah yang ada ini, Allah bawakan tentang bumi yang tandus, akhirnya tumbuh-tumbuhan, semua perkara itu adalah untuk kita yakin bahawa kita akan bertemu hari akhirat. Kita baca ayat 49 sekali lagi untuk kita memahami psikologi kita pada surah Fussilat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, sahabat Al-Quran,
yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak ulang baca ayat yang ke-49. Kita cuba baca dengan mujawad pula Mujawad yang mana pula? Tak. Mujawad tu yang dan tinggi tu yang lambat bacaan dia kan. Okey. Kita tak ada suara. Ni kita cuba. Kita cuba dulu ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarr وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim ayat 49, manusia tidak jemu memohon kebaikan dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapan. Inilah psikologi yang diterangkan Allah dalam ayat dalam surah Fussilat ini. Ada banyak dalam Al-Quran. Salah satunya adalah la yas'amul insanu min du'ail khair, iaitu manusia itu tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk memohon perkara yang baik ataupun yang dia sukai, Ustaz ya. Al-khair ini adalah kebaikan ataupun yang dia sukai dari segi harta, kekuasaan. Kalau dia nak sangat maka dia akan bersemangat. Bosan-bosan untuk minta, ya Allah nak kereta ke, nak pangkat ke, tak bosan-bosan. Ya. Tetapi bila dia dah diberikan keburukan, miskin ke, tak dapat apa yang ada, dia tak nak doa lagi. Sepatutnya bila dah rasa susah itu darra, sepatutnya dalam hadis Nabi itu dinyatakan ialah kita akan bersabar, mohon pada Allah untuk diberikan kafarah, diberikan pertolongan daripada Allah agar terus bersabar. Tetapi banyak manusia iaitu min ba'di darra imashathu la yaqulu, ataupun dalam ayat ini fayausun qanut, iaitu apa? Pada ayat 49, mereka ini akan berputus asa dan hilang harapan. Putus asa satu, tak nak mohon lagi, dia rasa down pasal rupa-rupanya bisnes tak jadi. Betul. Ataupun sakit, ataupun ada harapannya yang tidak dipenuhi oleh seseorang. Jadi psikologi ini apa yang perlu kita beri perhatian? Yang perlu kita beri perhatian ialah manusia ini kalau benda yang dia suka, dia bersemangat, Ustaz. Kalau dia suka, kalau kata anak-anak kita kan, kalau dia nak permainan itu, dia boleh ulang sampai 1000 kali. Kan? Abah nak yang itu, dia ulang-ulang. Abah, bila abah nak pergi ke kedai RM2 itu abah, kan, dia akan berzikir. Betul. Berulang-ulang. Tetapi bila suruh benda yang dia tak suka tu, suruh baca Quran ke, dah ke abah, dah ke abah, kan begitu kan. Jadi itu adalah psikologi manusia. Itu bawa anak kecil, belum anak besar lagi. Allahuakbar. Anak besar ni kalau katakan ada ke bahagian saya, ada ke bahagian saya, bahagian saya berapa, ya, persen ni cukup ke ataupun nak dikurangkan ke, tak apa saya, tapi bahagian saya berapa, dia ulang, dia bersemangat. Tapi kalau katakan bahagian tuan ialah baca satu juzuk, minta maaf lah, saya baliklah, sakit perut kan. Jadi di sini Allah nak menyatakan apabila manusia sukakan sesuatu, dia tak bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia tak suka, walaupun Allah kata itulah yang terbaik, dia mulalah, ya, bila katakan ada sesuatu yang dia tak suka ataupun syar, buruk, maka pada waktu itu dia mula berputus asa, dia mula qanut, iaitu hilang harapan, dan dia rasakan bahawa dah habis. Ya, dia tak nak cakap leave me alone, tinggalkan saya tak nak bercakap dengan seluruh manusia, yang nak doa ke apa sebagainya itu, dia rasakan bahawa tak berbaloi lah, kan, doa pun, tapi akhirnya bisnes saya ataupun keluarga saya, apa yang saya buat tak menjadi. Ya, jadi Allah tekankan perkara ini agar apa? Agar ini akan membawa kepada kekufuran. Tetapi kalau kita dapat menghargai kepada bukti kebesaran Allah SWT di hujung surah ini, maka itulah cara untuk kita menghargai bukti-bukti daripada Allah SWT. Ayat 50 Allah jelaskan lebih panjang lagi, wala in azaqnahu rahmatan minna. Ini pernah disentuh dalam surah Hud, dalam surah-surah sebelum ini, tapi diulang dalam sudut yang berbeza, iaitu psikologi manusia bila diberikan rahmah, ya, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
selepas dia mendapat kesusahan Ustaz. Yes, Ustaz. Contohnya dah COVID 2-3 tahun ini, lepas tu rasa boleh endemik 1 April. Ya, maksudnya dah beri rahmah selepas dah panjang ni. Betul. Mashathu la yaqulanna hadha li. Ya, dia akan cakap apa? Hadha li. Ya, yang ini semua pasal kita ni memang berjaya menang menghadapi COVID-19 masa kita ni pakai mask, kita ni ikut peraturan, kita banyak kita. Dia tak memberikan kredit itu, pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu dia kata apa? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Disambung lagi, iaitu aku ni mengira bahawa kiamat tak berlaku. Tak berlaku. Ya, maksudnya kalau bagi orang kafir itu ialah sampai dia rasa bahawa lepas ni kita dah bila hidup senang lenang dah, kalau kita meninggal pun mati-mati je. Tak ada hari pembalasan. Dan kalau berlaku pun wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna, ya. Kalaupun kembali kepada Allah, kita akan dapat kebaikan juga. Ya, ini pernah disentuh dalam surah Al-Kahfi Ustaz, yang pemuda yang ada kebun itu, dia kata kalau ni pun dekat next world akhirat nanti tetap juga dia dapat kekayaan. Jadi psikologi bahawa kita akan sentiasa senang di sini dan senang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa buat apa-apa, itu adalah salah satu lagi psikologi yang bobrok Ustaz. Istilah itu istilah Indonesia lah kan. Istilahnya ialah akidah yang tidak benar. Yang kita akan sambung lagi selepas ini bagaimana hakikat psikologi manusia ini, tapi kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini dahulu, iaitu sa'ima, iaitu jemu ataupun bosan. 3 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini adalah salah satu sifat manusia. Bila dia suka maka dia bersemangat, tetapi kalau dia tidak suka, dia mula untuk putus asa dan hilang harapan. Tetapi kita perlu sedar bahawa sebenarnya kalau suka tak suka, apabila ianya disukai oleh Allah, maka kitalah orang pertama yang bersegera kepada kebaikan. Fastabiqul khairat, terutama pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kita kembali selepas ini dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ramadan al-Mubarak, kita menjelang 10 yang akhir Ramadan. Betul, bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang dahagakan keampunan, rahmat daripada Allah, ganjaran yang melimpah ruah, mereka pastinya dan tuan-tuan dan puan-puan ibadah semua, saya yakin dan percaya pasti jika boleh ingin berada dalam Ramadan selama-lamanya. Safaz, kerana banyaknya ganjaran lipat ganda, keampunan yang Allah Taala beri, pintu rahmat yang mencurah-curah. Allahu akbar. Moga-moga Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kita, dan moga-moga 10 yang akhir ini terus menjadi semangat berkobar-kobar buat kita untuk kita terus meneruskan momentum mencari malam yang terbaik dalam 1000 bulan Al-Qadar, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bercakap tentang Ramadan ni Ustaz, ya, ada yang bila dah pergi Ramadan baru akan sedih. Ya, kan? betul. Tapi bila ada di sekitar tak sedih. Itu yang kita harapkan. Ketika ada itu kita hargai. Betul. Ya, bila dia pergi, kalau kita sedih itu tak apa, kita doa lagi agar ditemukan dengan Ramadan. Yang tak naknya ialah Ustaz, waktu ada Ramadan tak sedih, ya. Ketika pergi, gembira pula dah habis dah Ramadan, kan. Jadi yang itu kerana apa? Kerana Ramadan ni satu-satunya bulan yang diberikan perhatian di dalam Al-Quran pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Jadi dia amat mulia. Betul, dan kita doakan kalau kita ada anak Ustaz, ya, kita ada anak ni, dia ketika ada tu kita dah sayang. Betul. Tapi bila berpisah tu lagi rindu. Kan itu betul, dia punya point itu, kan. Tapi kalau katakan dekat rumah tak sayang, dia pergi pun tak rindu, itu ada masalah sikit ayah dan mak yang macam tu, kan. Betul. Yang kita doakan
jangan kita buat dengan Ramadan Ustaz kita. Fas sebut tu saya teringat cerita kisah yang ada seorang yang melihat Rasulullah mencium anak-anak kecil tekan peluk cium kan. Dia kata saya ada 10 orang anak tak pernah. Yes. Mana akhlak Nabi tu sendiri dah boleh menggamit hati seseorang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi semangat pada anak itu, semangat pada Ramadan itu sama kan? Ya, kalau katakan kita tak cium Ramadan, maksudnya lah kan menyayangi Ramadan ini ada masalah dalam keimanan yang kita doakan. Iman kita makin bertambah dengan hadirnya Ramadan kali ini. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita nak semarakkan lagi 10 yang akhir ini dengan pastinya dengan membaca Al-Quran, dan kita nak ulang kaji sedikit dalam ruangan tajwid supaya kita dapat terus membaca Al-Quran dengan baik insya-Allah taala. Mari kita ikuti paparan yang telah disediakan untuk kita lihat fokus apa perkongsian kita tentang tajwid pada kali ini insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita nak tengok sempurnakan potongan ayat ini dan sempurnakan huruf dad ketika waqaf. Baik. Jadi ayat dia ialah ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid. Baik. Jadi ayat itu ialah potongan, maksudnya kita sempurnakan bacaan daripada wa idza tu sampai arid, dan fokus kita juga ialah di akhir ayat itu pada kalimah arid, iaitu hujung dia tu huruf dad. Hujung dia huruf dad pertama, jangan tertukar dad dengan dal. Arid jadi dal tipis, salah dia dad kan, arid isti'la. Baik, satu. Yang kedua yang kena jaga, jangan meletup. Pada dad tu jangan meletup ataupun jangan melantung. Siapa rasa? Qalqalah. Qalqalah. Jangan, sebab dad tak termasuk dalam huruf qalqalah. Jangan kita baca fadhu du'ain 'arid. Salah. Sebab dad tak termasuk dalam huruf qalqalah. Qalqalah 5 saja, baju dah kotor, bajim dal qaf ta ba tak termasuk. Jadi mudah-mudahan kita dapat baca dengan baik dan kita dapat terus meneruskan tadarus kita ataupun talaqi kita baki 10 yang akhir ini insya-Allah taala. Selamat mencuba, mudah-mudahan dipermudahkan. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bercakap tentang dad tadi Ustaz ya, bukan huruf qalqalah itu. Memang ada seorang yang SMS kata boleh tak buat kelas. Kelas tentang qalqalah kan, ada qalqalah surah wusta kubra ya. Pasal kadang-kadang keliru, betul, dan pasal kita akan belajar mengulang banyak kali, lagi dekat dengan Quran kita baca dengan kena tepat ya. Kalau tak tepat itu khawatirnya baca banyak ya, tetapi makin tak tepat ya, akhirnya khawatir ia menjadi sebagai satu kesilapan kan. Dan kesilapan kalau tengah belajar tu okey lagi, tapi kalau tak nak belajar kata saya dah okey qalqalah dah tahu dah, baju dah kotor tadi tu kan, rupa-rupanya tak betul. Itu sebagai satu peringatan lah Ustaz ya. Masya-Allah ya. Dia itulah Safas, kita dah selama hampir 2 tahun ni kan, kita selalu temani sahabat-sahabat semua dengan ulang kaji tajwid, yang kita baca, kita faham, kita ulang kaji tajwid. Mudah-mudahan this is orang kata the best punya pengajian lah. Sepanjang 2 tahun ini kita diisikan dengan pelbagai elemen ini. Nanti berakhirnya My Quran Time, dapatlah ibu ayah baca dengan bacaan yang baik. Harapan kami insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sedikit daripada harapan Ustaz ya, dan kita nak meneruskan pada ayat 50 tadi kita sudah baca di hujung itu falinubayyin. Susah nak sebut ni kan. Falanunabbi'anna ya, maka sungguh kami akan beritahu ya, naba di situ. Orang-orang kafir bima amilu, apa yang mereka amalkan itu, apa yang mereka buat itu, walanuziqannahum, akan dirasakan min adabin ghalidh ya, azab yang amat keras. Maksudnya mengapa perkara itu? Allah nyatakan kerana mereka ini, psikologi manusia, bila dapat rahmat kemudian selepas dapat kemudaratan, dah susah akhirnya dapat senang, dia akan cakap bahawa hadzali ya. Dia mula nak memberi dia punya kredit ataupun dia punya pujiannya itu, kemampuan itu kepada diri ya, kita boleh, kita berjaya, kita menang, padahal sebenarnya Allah yang berkuasa. Allah dah bagi selama ini. Sebenarnya Allah nak beritahu, adakah kembali kepada Allah ataupun kembali kepada diri sendiri Ustaz? Dia ada orang yang dia rasakan bahawa apalah kita bersabar ya, kita boleh kan. Sebenarnya yang bolehnya Allah kan. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan overconfident.
Bila kita overconfident, kesannya ialah dia menjadi orang yang kufur kerana tidak mensyukuri kepada bantuan daripada Allah. Selama hari ini kita adalah lemah dan kita perlukan Allah untuk membantu. Dan perkara ini penting kerana apa? Kerana bila kita dah diberikan kesenangan, ustaz ya. Ini tentang psikologi manusia. Dia bila kita dah diberi kesenangan, makin lama kita makin kurang mampu untuk menghadapi kesusahan. Oh, subhanallah. Dia ada setengah orang yang biasa aircon, dia panas sikit je dia dah tak boleh tahan. Tak boleh dah. Kan? Tapi kalau dia dah biasa susah pakai kipas ke ataupun tak ada kipas kat rumah, bila tidur tak ada kipas ataupun ada kipas juga rasa wah bersyukurnya. Dan itu sebabnya Allah nyatakan dalam ayat 50 ini, selepas ada kesusahan, bila dah diberi rahmat, berjaga-jaga tuan-tuan. Ya, dulu kita hidup susah, katakan ustaz ya, pergi belajar ke, menghafaz ke, belajar Quran. Bila dah senang, jangan cakap bahawa saya lancar baca Quran ni hadzali. Allah tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Bila dah mula begitu, kita mula dah tak tahan dengan orang ni apa ni baca salah-salah ni. Kita dah mula tak sabar untuk menghargai kekurangan pada keadaan persekitaran kita, dan itu akan membawa kepada elemen kufur. Ya, akhirnya kipas buat apa? Saya nak aircon. Kan, saya tak nak kereta macam ni, saya nak kereta begitu. Ya, saya tak nak makan macam ni, saya nak makanan yang, dan ini adalah gejala-gejala yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi tidak bersyukur, kufur, dan akhirnya boleh mendapat azab daripada Allah. Apa lagi psikologi daripada Allah Subhanahu taala? Allah beritahu secara jelas. Fussilat ayat 51 hingga 54 mengakhiri bagi surah ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah-ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, betul. Nanti kita akan kalau kita dah biasa, maksudnya baca tu mula-mula tu merangkak susah. Ustaz pula banyak kali tegur, betulkan. Jadi nanti insya-Allah satu masa nanti kita akan kongsi pula dengan anak-anak murid kita kan. Betul. Bila anak-anak murid kita baca macam tu, kita akan teringat balik. Oh, dulu saya pun macam tu, bahkan lebih teruk lagi. Sabar nak ya. Kena teruskan lagi semangat, jangan tak datang pula. Maknanya kena bagi semangat. Jangan pula semalam yang ni dah tak ingat, tak boleh. Hari ni yang ni lagi bila ni nak pandai. Allahu akbar. Jangan macam tu. Ya, maksud itu lambang kesombongan. Betul ya. Hadzali tadi kan, selama ni saya pandai ni, padahal dulu tak apa-apa sangat pun. Allahu akbar. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus dipermudahkan Allah bersama dengan Al-Quran. Kita nak menyambung bacaan kita ayat 51 sehingga ayat 54 menutup surah Fussilat pada hari ini insya-Allah dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية
شيء محيط. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim dalam bacaan ayat 51 hingga 54 mengakhiri Ustaz ya bagi surah Fussilat ini menyambung psikologi manusia pada ayat 51. Psikologi siapa? Psikologi kita lah Ustaz ya, yang Allah beritahu agar kita beri perhatian dan kita uruskan dengan cara yang terbaik. Dan psikologi ni apa? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih, iaitu apabila manusia ini kami berikan nikmat, dia berpaling dan menjauhkan diri, menjauhkan daripada masjid Ustaz, menjauhkan daripada Quran, menjauhkan pasal dah dapat lemang dengan kuih raya. Masya-Allah. Kan? Allah dah beri nikmat dah lepas 30 hari dah puasa tu. Ini bagi orang Islam ya, bagi orang bukan Islam lagilah ya, dia tak ada puasa, tak ada apa, bila dapat nikmat itu dia berpaling ya. Jadi kita kena ingat bahawa bila kita dapat nikmat ya, psikologi manusia memang dia suka untuk dia tak apalah kan. Hari tu waktu susah dia buat apa? Wa idza massahu syarr fadhu du'a in arid. Doa panjang-panjang. Betul. Sepanjang Covid tu doa Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasayil asqam. Berdoa betul-betul. Tapi dah habis lepas tu tak ada doa-doa dah. Tak ada doa panjang, tak ada doa pendek tak ada. Ya, sampai doa kunut pun tak ada. Maksudnya apa? Pasal dah sibuk sangat dengan nikmat. Allah. Ya, jadi ini perkara yang Allah beritahu kepada kita. Allah jelaskan Fussilat dalam surah ini namanya Fussilat. Bila Allah jelaskan itu kerana apa? Nak beritahu bahawa kita adalah begini. Betul. Ya. Jadi bagaimana? Adakah bagus perkara ini? Sudah tentu tak bagus, kan? Bahawa sebenarnya kalau boleh, kalau kita dah belajar dalam surah Az-Zumar dan surah Ghafir sebelum ini, bila kita mukhlisin, ikhlas dalam din agama kita, kita doa waktu senang, waktu susah. Masya-Allah. Waktu susah memang kita berdoa, ya Allah tolonglah ya Allah. Betul. Waktu senang kita doa agar apa? Agar dikekalkan nikmat ini. Ya, agar dikekalkan, jangan kita kufur, agar kita selalu meraihkan orang-orang yang susah. Seperti mana dalam bulan Ramadan kita doa dan juga kita meraihkan mereka yang kurang bernasib baik. Jadi pada ayat 51 ini peringatan kepada kita kerana kita mudah untuk jadi begitu. Mudah untuk bila dapat nikmat kita kurang baca Quran. Itu sebabnya Ustaznya pada awal PKP hari itu ramai yang kata saya boleh baca Quran banyak. Tapi bila katakan saya dah sibuk, dah dapat nikmat, pergi kerja, dapat apa lagi? Dapat endemik, endemik ya, boleh terbang sebagainya, tak sempat Ustaz. Sibuk. Jadi tuan-tuan, Allah dah beritahu di sini bahawa kul, katakanlah wahai Muhammad pada ayat 52, araaitum in kana min indillah thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, iaitu apa pendapatmu jika Quran itu datang daripada sisi Allah dan kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu tersimpang dengan jauh daripada kebenaran? Jadi diajarkan pada Nabi apa pendapat? Tanya, apa pendapat kalau Quran ini datang daripada Allah, kamu kufur? Kamu kufur, sebenarnya kamu kufur kepada hadiah ke ataupun kamu kufur pada benda yang tak bagus? Betul. Ya, sebenarnya ini adalah perkara baik. Perkara baik, buat apa kita buang? Kufur itu adalah seperti dapat hadiah Ustaz ya. Dapat hadiah, bang, kan? Dia rasakan bahawa bila Allah beri nikmat-nikmat, sepatutnya ialah kita makin lagi dekat dengan Allah. Pasal sumber nikmatnya adalah datang daripada Allah, bukannya dikufuri dan sehinggakan menjadi sesat ataupun sia-sia segala apa yang kita buat. Maksudnya kita sibuk di sana, kerja di sana, jaga keluarga, rupa-rupanya tidak makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak memastikan kita ini sentiasa dekat dengan Al-Quran, dengan nikmat daripada Allah? Ayat 53 adalah ayat yang perlu kita beri perhatian. Bagaimana kebenaran Al-Quran ini bukan sekadar kita baca di dalam Al-Quran, tapi akan dinampakkan dalam ayat 53. Kita baca sekali lagi Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Faz. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah, mari kita baca sama-sama sekali lagi ayat yang ke-53. Ayuh kita gemakan seketika segenap ruang kita, di rumah ke, di halaman, di dapur dan sebagainya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-53 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى
يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahawa Tuhanmu menjadi saksi ke atas segala sesuatu? Allah akan membuktikan Ustaz ya, kepada orang-orang yang tidak beriman tentang kebenaran Al-Quran dalam fil afaq, pada horizon, pada segala penjuru langit bumi ini, ataupun pada diri sendiri. Ya, bila kita tengok COVID sekarang ini, bila kita tengok pada aurora kepada matahari dan pelbagai penemuan-penemuan terbaru sekarang ini, dan juga pada diri kita, ya, benda tu mungkin dah lama. Tapi bila kita tahu bahawa bila satu virus sahaja kena pada diri kita, kita dah mula kelang kabut, ya, itu untuk menunjukkan bahawa yang hebat siapa? Allah. Yang tak hebatnya adalah kita. Dengan virus yang tak nampak ataupun kita boleh kalah, ya, untuk memastikan apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini adalah benar. Al-Quran ini adalah panduan untuk kita merendah diri. Akhirnya kita tahu bahawa Allah inilah sebagai segala-galanya yang perlu kita submit ataupun kita serah diri. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tak cukup ke Allah, ya, yang menyaksikan, yang tahu kepada segala perkara ini, ataupun masih lagi ada yang kata bahawa tunggulah Ustaz. Betul. Tunggulah nanti dah umur tua nanti barulah saya akan serah diri kepada segala kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Di hujung itu Allah menyatakan ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Mereka itu adalah yang ragu pertemuan dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana sepatutnya miryah ini Ustaz ya, benda yang tak perlu diragukan lagi. Seperti mana kita tahu ada matahari itu memberi cahaya, maka kita tak ragu. Pertemuan dengan hari akhirat ini sesuatu yang tidak diragukan, pasal daripada tak ada tanah yang khasyiah, sebelum ini kita baca yang tandus tumbuhan. Betul. Boleh saja anytime pada waktu akhirat nanti Allah bangkitkan kita daripada sesuatu yang telah hidup, membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama ialah kita hindari buruknya sifat putus asa dan hilang harapan saat kesusahan menimpa kita. Yang kedua, berdoa yang baik-baik ketika susah dan senang, dan merenung. Kita selalu merenung kejadian diri dan alam semesta agar kita makin yakin, makin committed bersama Al-Quran. Kita berdoa Ustaz. Baik, masih lepas Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasangan kami, anak-anak kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami bertemu malam Al-Qadar ya Allah. Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kami semua ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat penuh barakah ini pada bulan Ramadan, dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu amalan, peluang untuk kita menambah amal kita. Tabung gerakan ini adalah untuk manfaat kita bersama menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.